Jadi saya nampak daripada malam semalam, huru-hara seluruh negara, ramai yang keliru dan sebagainya. Walaupun saya dah katakan semalam bahawa pengumumannya adalah secara general, secara am, iaitu persetujuan kita untuk mengarahkan kerja daripada rumah. Dan saya kata hari ini baru akan dikeluarkan secara lebih detail oleh KPPA dan juga oleh MITI. Jadi mungkin ramai yang tak sabar, walaupun permulaan perintah tersebut adalah besok, tapi mungkin ramai yang dah tak sabar, tertanya-tanya berbagai-bagai lagi. Alhamdulillah, hari ini Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan perkeliling bagi memaklumkan berkenaan dengan arahan ini, di mana Ketua Jabatan hendaklah memastikan semua pegawai di peringkat pengurusan dan pentadbiran yang tidak diperlukan berada di pejabat, sebaliknya bekerja dari rumah. Telah pun dikeluarkan pagi tadi. Walaupun arahan bekerja dari rumah ini adalah terkecuali kepada pegawai awam yang berada di perkhidmatan penting yang diklasifikasikan kritikal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan tidak terjejas dan berjalan lancar. Hari ini, MITI juga telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan arahan bekerja dari rumah yang melibatkan hampir 800,000 pekerja industri. Pihak MITI juga, saya dimaklumkan malam tadi, telah mengadakan perbincangan dengan persatuan-persatuan industri dan saya ingin meminta supaya persatuan-persatuan ini, wakil-wakil persatuan ini memperjelaskan kepada ahli-ahli persatuan mereka mengenai arahan dan SOP yang berkaitan dengan arahan bekerja dari rumah ini. MITI sendiri telah pun mengeluarkan apakah jenis pekerjaan yang terlibat, siapa yang patut bekerja daripada rumah, siapa yang patut bekerja di sektor-sektor ataupun industri-industri di bawah MITI tersebut. Ramai yang tertanya sebab saya cuma menyebutkan semalam iaitu industri di bawah MITI dan juga kaki tangan awam di bawah KPPA, di bawah Perkhidmatan Awam. Ingin saya jelaskan bahawa sektor lain tidak terlibat dengan arahan mengenai bekerja daripada rumah ini. Selain daripada sektor industri dan perkhidmatan awam tadi, banyak sektor-sektor lain yang dikategorikan sebagai informal sector, seperti sektor peruncitan, makanan, perdagangan, pertanian, penjaja, restoran, gerai makan, medan selera, kedai runcit, kedai serbadika dan lain-lain dibenarkan bekerja seperti biasa mengikut SOP yang ditetapkan. Jadi kedai-kedai lain tu boleh bekerja seperti biasa. Yang melibatkan perkhidmatan perlu bekerja. Yang melibatkan keselamatan seperti polis diraja Malaysia yang mengawal secara harian, tentera, Angkatan Tentera Malaysia, tak bolehlah semua duduk di rumah untuk bekerja pada rumah. Tentu saja yang diperlukan berada di lapangan akan terus bekerja seperti biasa. Walaupun untuk MITI, perincian lanjut berkenaan dengan kategori yang perlu bekerja di rumah dan kategori bekerja di pejabat yang ditentukan oleh MITI bolehlah dilayari di dalam laman sesawang MITI untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail. Pekerja-pekerja pengangkutan awam, seperti saya kata tadi, di segi perkhidmatan, sektor perkhidmatan, seperti pengangkutan awam, bas ekspres, LRT, taksi, e-hailing dan khidmat penghantaran makanan ataupun delivery services juga boleh bekerja seperti biasa. Majikan perlu juga mengeluarkan surat perlepasan perjalanan bagi setiap kaki tangan yang dibenarkan bekerja sepanjang tempoh PKPB ini. Jadi untuk lebih detail, saya mungkin tidak sebutkan satu persatu kerana banyak sektor dan jenis pekerjaan yang tidaklah
boleh saya sebutkan satu persatu kerana memakan masa yang panjang, jadi tolong rujuk kepada website ataupun laman sesawang daripada MITI. Ya. Dan seperti saya katakan tadi bahawa arahan ini akan terlaksana sehingga tamat tempoh PKPB. Jika PKPB ditamatkan, maka tamatlah arahan bekerja pada rumah ini. Jika PKPB disambung, maka tempoh sambungan hari terakhir tempoh sambungan itu, maka tamatlah arahan mengenai bekerja daripada rumah ini. Jadi saya harap kita semua jelas perkara ini.